Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Beberapa jam selepas PRK Simpang Jeram dan Parlimen Pulai diumumkan, ini akhirnya berlaku terhadap Muhyiddin Yassin. Saudara-saudara sekalian, pendedahan dan penerangan pada petang ini dipetik dari sabudin.com amat mengejutkan kita dan ada netizen yang setuju dengan penulisan ini. Mereka kata sudah tiba masanya Muhyiddin Yassin pula yang memikirkan untuk meletakkan jawatan, memandangkan kekalahan ini adalah di kawasan atau di negeri Muhyiddin Yassin sendiri, dan lebih teruk lagi, kata netizen, adalah kekalahan ini berhampiran dengan kubu kuat Muhyiddin Yassin. Jadi mereka bertanya, sekiranya ini berlaku, mungkinkah Muhyiddin juga akan boleh tumbang di Parlimen Pago kalau Muhyiddin bertanding hari ini? Sudah banyak kali gagal, kini masa untuk Muhyiddin berundur telah tiba. Satu perkara yang tidak boleh dinafikan berikutan kekalahan Perikatan Nasional dalam 2 PRK di Johor semalam ialah bertambahnya lagi koleksi kegagalan Muhyiddin Yassin selaku ketua gabungan tersebut. Meskipun ada cubaan menutup malu kononnya, kekalahan itu adalah kelemahan atau kekalahan bermaruah lantaran undi Perikatan Nasional bertambah, manakala undi Pakatan Harapan berkurangan. Tetapi dalam apa juga perlawanan di dunia ini, kalah tetap kalah walau dengan perbezaan satu undi. Dengan itu, tiada hukum untuk memaruahkan kekalahan Perikatan Nasional itu dengan apa juga selimut yang semata-mata untuk menutup kegagalan yang makin bertimpa. Kegagalan pertama Muhyiddin ialah gagal membawa Perikatan Nasional memenangi PRU 15 lalu, di mana gabungan itu hanya beroleh 74 kerusi parlimen berbanding Pakatan Harapan sebanyak 82 kerusi. Kegagalan dalam PRU 15 itu disusuli pula dengan kegagalan kedua, iaitu gagal menubuhkan kerajaan melalui cubaan mengumpul akuan bersumpah atau SD, termasuk dengan mencuri sokongan sejumlah kecil ahli Parlimen Barisan Nasional. Hakikatnya, kegagalan itu lebih menyerlahkan kerakusan Muhyiddin untuk berkuasa tanpa menyedari di bawah undang-undang anti lompat parti telah diluluskan di Parlimen. SD secara peribadi oleh mana-mana ahli Parlimen sudah tidak terpakai lagi. Pokoknya, macam mana Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri buat kali kedua jika undang-undang dalam negara pun gagal difahaminya? Kemudian, apabila Yang di-Pertuan Agong memanggil semua ketua parti untuk menubuhkan kerajaan perpaduan, disebabkan tiada mana-mana pihak beroleh majoriti secara sendirian, Muhyiddin dengan sombong dan ego menolak titah murni baginda itu. Berikutan enggan menyertai kerajaan perpaduan dan semua parti lain setuju, maka termenjadilah Perikatan Nasional sebagai pembangkang. Manakala Barisan Nasional yang cuma ada 30 kerusi parlimen berjaya menjadi sebahagian daripada kerajaan. Dan ini adalah kegagalan ketiga Muhyiddin, terutama gagal menyekat UMNO daripada menjadi kerajaan, adalah tamparan paling pedih dirasai Perikatan Nasional sehinggalah hari ini. Seorang pemimpin bersatu pernah berkata, jika bukan Muhyiddin mengetuai Perikatan Nasional ketika itu, kemungkinan besar hari ini Perikatan Nasional adalah sebahagian daripada kerajaan perpaduan sebagaimana yang telah dititahkan Agong. Artinya, kegagalan Perikatan Nasional menjadi kerajaan selepas PRU 15 lalu, sebahagian besar penyebabnya, kalaupun tidak semua, terletak pada diri dan keegoan Muhyiddin selaku pengerusi Perikatan Nasional. Kegagalan keempat Muhyiddin ialah apabila beliau bercita-cita besar mahu menjadikan PRN 6 negeri baru-baru ini sebagai referendum untuk menolak Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Apa yang terselah kemudiannya, keputusan PRN itu bukan saja membuatkan Pakatan Harapan BN berjaya mempertahankan 3 negeri yang sedia dikuasainya, iaitu Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Bahkan
Undi popular Perikatan Nasional kurang sekitar 17,000 berbanding yang diperoleh oleh Pakatan Harapan BN. Siapa yang kalah referendum akhirnya? Kegagalan kelima Muhyiddin adalah kerana gagal menunjukkan teladan yang baik dalam kes menantunya Adlan Berhan yang didapati melarikan diri ke luar negara dan kini telah diletakkan dalam notis merah serta menjadi buruan Interpol. Adlan melarikan diri ke luar negara dipercayai untuk mengelak siasatan SPRM terhadapnya dan sebagai pemimpin utama blok pembangkang, Muhyiddin seharusnya menunjukkan teladan yang baik dengan membantu pihak berkuasa, sama ada meminta menantunya segera pulang atau memberi maklumat di mana keberadaan menantunya itu. Memberi jawapan no comment ketika ditanya sebelum ini bukan petunjuk sikap bertanggungjawab beliau sebagai seorang pemimpin. Dalam PRK Parlimen Pulai yang diadakan serentak dengan PRK Dun Simpang Jeram semalam, cita-cita Muhyiddin adalah untuk menafikan majoriti 2/3 kerajaan perpaduan yang sekarang mempunyai sokongan sebanyak 148 ahli parlimen. Memandangkan hasrat itu juga gagal menjadi kenyataan, ia dengan sendirinya menjadi kegagalan ke-6 buat Muhyiddin. Kegagalan menang dalam 2 PRK di Johor, selain menunjukkan gabungan itu gagal menafikan majoriti 2/3 kerajaan perpaduan, malah memperlihatkan Perikatan Nasional gagal dalam cita-cita untuk merampas negeri itu dalam PRU seterusnya. Maklumat banyak pihak menyebut faktor penyumbang kegagalan Perikatan Nasional di Pulai khususnya adalah disebabkan faktor calon yang tidak begitu diterima rakyat setempat, tetapi tetap menjadi pilihan Muhyiddin. Sama sebagaimana Cikgu Bad sebelum ini menyalahkan Muhyiddin atas kegagalan Perikatan Nasional melawan Negeri Sembilan yang banyak disebabkan oleh pemilihan calon-calon tidak berkualiti. Keadaan yang sama sebenarnya berulang lagi di Pulai. Mudah kata, semua siri kegagalan Perikatan Nasional sejak PRU 15 tidak lain. Penyumbang utamanya ialah Muhyiddin selaku nahkoda yang semakin kehilangan wibawanya. Menjelang pemilihan bersatu pada awal tahun depan, jika Bersatu dan Perikatan Nasional ingin lebih maju dan diterima, sampai sudah masanya untuk beliau berundur, tidak bertanding lagi, atau ahli-ahli Bersatu mesti berani memilih seorang nahkoda baru. Tanpa perubahan, Perikatan Nasional lebih berpotensi menempa lebih banyak kegagalan lagi. Ditulis oleh Sabudin Hussein, 10 September 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.